ingatkan berapa ramai kat sini yang orang Kedah tulis saya sekarang ni berada di Kedah. Sekarang ni berada di Kedah. Sekarang ni. So Arif Azad, Amir Hamzah, ada lagi sesiapa yang datang daripada negeri Kedah sekarang ini? Anyone? 2 orang je. Okey, baik. Kemudian ada tak sesiapa yang memang dari negeri Kelantan sekarang ni? Negeri Kelantan, ada negeri Kelantan? Anyone here? Negeri Kelantan. Tak ada maknanya semua ni KL lah ni. KL dan Selangor. Oh, asal Kelantan. Okey, bagus. Ada tak daripada ataupun mak bapak dia berasal daripada sekejap okey. Boleh dengar terni pula. Okey. Boleh dengar Boleh dengar cikgu punya cakap? Boleh. Boleh okey. Boleh, baik. boleh. So, duduk di endau. Okey. Okey, dah boleh dah boleh. Okey. Baik. Tapi lain. Kenapa lain sekejap. Mak dan ayah berasal dari okey, sorry. Sekejap Tapi bukan macam tadi, sekejap. Disconnect kot. Mic cikgu. Okey. Sekarang boleh dengar macam tadi? Sekarang dah okey dah? Okey. Okey. Dah boleh. Okey. Baik. Minta maaf lah okey, baik. Alhamdulillah. So kita nak lihat di sini iaitu berkaitan dengan apa tu Afrina? Jangan marah. Okey, baik. So kita nak lihat sini Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, kita nak lihat kerajaan-kerajaan negeri Kedah, Kelantan dan Perlis. So kenapa kita kena belajar bab ini iaitu Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis? Kerana kalau kita lihat di sini, kegemilangan kerajaan alam Melayu tu yang kita belajar bab 7 itu turut diwarisi menerusi pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, okey, it's okay. Walaupun dalam tempoh masa yang berbeza-beza dan mempunyai sejarah yang tersendiri, it's okay Nadine. Namun kerajaan-kerajaan ini juga telah menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Sebab ada kaitan. Jom kita tengok tentang negeri yang pertama kita nak belajar pada hari ini, iaitu negeri Kedah. Negeri Kedah Awaknya lah kena cakap Kedah nak. Kena cakap Kedah nak. Okey. Cikgu tak pandai sangat. Okey, ginilah. Baik, kita lihat Kerajaan Kedah. Okey. Kita lihat pengasasan Kerajaan Kedah. Apa maksud awaknya? Tak tahu. Kamu kena tanyalah kepada para pelajar yang biasa. Yang biasa dengan bahasa Kedah logat Kedah. Okey. Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis merupakan penerusan daripada kerajaan-kerajaan alam Melayu. Kenapa Awad. Kenapa? Betul lah tu. Awad, kenapa? Betul lah tu. Okey. Dan Kerajaan Kedah merupakan kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Satu fakta yang penting. Rupa-rupanya, dalam negara kita ni, kita ingatkan Melaka yang terawal. Tetapi rupa-rupanya Kedah yang lebih awal. Bukan. Melaka 1400. Tetapi kalau Kedah dah pada awal lagi, iaitu pada tahun 630 Masihi. Belum sampai 1000 lagi. Yes. Iaitu kalau Kerajaan Melaka tahun 1400. Tahun Kedah yang diasaskan pada tahun 630. Tak sampai 1000 lagi. Maknanya dia paling awal. Jadi sebab Kedah tua kan? Yes. Kalau kita lihat Kerajaan Kedah ini, betul. Sejak zaman Nabi lagi lah. Betul? Cikgu setuju? Sejak zaman Nabi lagi. Nabi lahir tahun 570 Masihi. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masihi. Hijrah yang pertama pada 610 Masihi. Kan? Jadi itu cara bagaimana kita nak ingat. Yes, betul. Bukan tembak-tembak fakta Baik. So pada waktu ini Kedah dah ada kerajaan
Dan kita lihat ni, kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Parsi. Untuk pengetahuan kamu, Parsi ni sekarang ni adalah Iran, Iraq. Iran dan Iraq. Jadi itu kawasan Parsi. Iran dan Iraq. So kalau kita lihat di sini, okey, Maharaja Derbar Raja, okey, dari Parsi datang ke Kuala Sungai Merbuk, Kedah pada sekitar tahun 630 Masihi. Tak, Egypt tidak dikira sebagai Parsi, tidak. Okey. Dan Tun Dermadewa dan juga Tun Perkasa, iaitu ketua orang Melayu di Kedah, telah menghadap dan melantik Maharaja Derbar Raja untuk menjadi Raja Kedah. Maknanya raja yang pertama di Kedah adalah Maharaja Derbar Raja. Dan kalau ada di antara kamu yang bertanya, cikgu, ada beza ke antara kerajaan Kedah ni dengan kerajaan Kedah tua? Okey. Cikgu dah agak dah, mesti ada yang akan bertanya, adakah ini kerajaan Kedah dan apa perbezaannya dengan Kedah tua? Harus diingat, ada beza. Kedah tua lain, Kedah yang ini lain. Kedah yang ini lain. Kerana apa cikgu kata lain? Kerana kalau untuk pengetahuan kamu, okey, masih ingat lagi tak kerajaan alam Melayu? Ya, apa beza dia? Kerajaan alam Melayu, kalau kamu ingat, ada 7 tu kan? Okey, iaitu Funan, Champa, Angkor, Srivijaya, Majapahit, kemudian Gangga Negara dan Kedah Tua. Okey, salah satunya Kedah Tua. Okey, tempat pun sama sebenarnya. Tempat dia sama. Kedah Tua wujud di sini juga. Tetapi back to the tahun-tahun kurun yang ketiga dan keempat, iaitu tahun-tahun 300 dan 400 Masihi. Itu Kedah Tua. Itu Kedah Tua. Dan tempat dia sama juga. Tetapi kalau kamu masih ingat, iaitu apabila Raja Chola telah menyerang, menyerang Kedah Tua dan Raja Chola menyerang Srivijaya, maka Kedah Tua tidak ada lagi raja. Tidak ada lagi raja. Kemudian selepas itu, kemudian raja juga di bawah pemerintahan siapa? Dia dah tak ada raja, so Kedah Tua di bawah pemerintahan Srivijaya. Dan Srivijaya memerintah Kedah Tua melalui Pradatuan. Kalau kamu ingat lagi, Pradatuan. Iaitu datu-datu yang bukan keturunan raja. Dan dia mewakili Srivijaya memerintah di Kedah Tua. Itulah dia sebenarnya perbezaan antara Kedah Tua dengan Kedah yang ini. Ini dikira sebagai Kedah yang baru. Ini dikira sebagai Kedah yang baru. Okey. Ya, itu perbezaan dia. Dia tak panggil lah Kedah muda kan. Yang itu dia panggil Kedah tua, yang ini Kedah ajalah. Okey, itu beza dia. Baik. So itu kaitan dengan bab 1 2 3 hari itu kita belajar itu kaitan dia. So di sini kalau kita lihat kawasan Kuala Sungai Merbuk, tempat kedatangan Maharaja Derbar Raja, dan kalau kita lihat di sini pemasyhuran. Pemasyhuran ni maknanya pelantikan. Pelantikan Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu nobat. Nobat ni sebenarnya alat muzik. Alat muzik daripada Parsi, tetapi sesiapa yang ada alat muzik itu dan ianya diiktiraf sebagai raja. Raja. Jadi itu pasal dia panggil Maharaja Derbar Raja itu dilantik sebagai Raja Kedah. Dan harus diingat, sewaktu ini Islam belum ada. Sebab itu mereka masih menggunakan title Maharaja, Raja. So dia belum ada Sultan. Baik. Bukan Vietnam version. Pemasyhuran ni pelantikan. Kemasyhuran tu maknanya keagungan. Itu beza dia. Pemasyhuran maknanya pelantikan ataupun perisytiharan. Itu pemasyhuran. Perisytiharan. Ya, lain maksud dia. Bagus. Ingat dalam kelas cikgu, apa-apa juga perkataan yang tak faham terus tanya supaya kamu terus tahu dan terus faham. Ingat bagus soalan-soalan macam tu. Alright.
Baik. So kita lihat baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaannya di Sungai Mas. Di Sungai Mas. Dan kalau kita lihat di sini, menurut sumber arkeologi, aktiviti perdagangan di pelabuhan Sungai Mas ni bermula sejak abad ke-5 lagi, dan dua sumber utama pengasasan kerajaan Kedah Tua ni ialah At-Tarikh. Ini buku buku At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang mencatatkan bahawa pengasas pertama Maharaja Debar Raja itu datang daripada Parsi. Orang-orang putih panggil apa? Persian. Persian kau. Ya, Persian. So Parsi lah tu. Dan yang kedua, Hikayat Merung Mahawangsa yang mencatatkan pengasas pertama adalah daripada keturunan Rom. Dan sarjana berpendapat Rom ialah Parsi pada masa tersebut. Macam-macam dia punya takwil ataupun dia punya catatan lah. Namun begitu, kita kena ingat dua buku yang mencatatkan tentang pengasasan Kedah, iaitu At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan Hikayat Merung Mahawangsa. Itu sebenarnya. Dan tempat ini masih ada lagi sampai sekarang. Gunung Jerai, Sungai Mas, Kuala Sungai Berbuk, sampai sekarang masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada lagi. Dan sampai sekarang kawasan itu sekarang ni telah menjadi kawasan UiTM Merbuk. Kalau siapa yang pernah pergi Merbuk, dia tahulah Kedah, itu UiTM Merbuk. Turki Parsi bukan. Parsi Iran dengan Iraq je. Baik, kita lihat. Yes. Kawasan pemerintahan kerajaan Kedah berkembang. Kawasan pemerintahan dia berkembang menerusi pembukaan kota atau pusat pentadbiran baharu setelah seseorang pemerintah menaiki takhta. Dan tindakan ini juga merupakan strategi dalam menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar. Maksudnya di sini, untuk pengetahuan kamu, kerajaan Kedah, pusat pemerintahan dia juga sering berpindah randah dan membuka kota-kota baru. Why? Sebab sebenarnya dia macam Johor lah. Kalau kamu ingat Johor, kenapa berpindah randah? Supaya nak menghadapi ancaman. Supaya mudah untuk menghadapi ancaman musuh. Jadi sebab itu dia pun berpindah randah. Ya, macam kerajaan Johor Riau juga. So dia berpindah. Keselamatan, yes. So antaranya, kalau kita lihat di sini, iaitu Kota Si Putih. Telah dibuka oleh Tunku Ahmad, iaitu Raja Muda pada tahun 1282, bertujuan untuk menghadapi ancaman daripada Siam dan Aceh di utara. Dua kuasa ni, Siam dan Aceh, memang selalu menyerang Kedah. Itu problemnya. Sebab itu, kalau kita lihat Kedah ni, mereka akan suka untuk apa tahu? Iaitu untuk berpindah-pindah dia punya kota. Sebab Kedah ni sebenarnya ada kekayaan dia yang tersendiri. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, Kedah ini memiliki bijih besi yang banyak. Dan bijih besi ini antara bijih besi yang berkualiti terbaik di dunia. Dan bijih besi ini digunakan untuk apa? Untuk dilebur dan dibuat senjata-senjata seperti pedang, seperti parang, seperti keris. Di mana? Di Kedah. Yes. Dan orang-orang Kedah dah tahu bagaimana untuk meleburkan besi itu, dan mereka menempanya menjadi pedang dan juga menjadi keris. Dikabarkan pedang-pedang dalam zaman khalifah tu, kalau kamu ingat zaman khalifah Turki Utsmaniyah semua kan, pedang-pedang yang digunakan oleh khalifah dan para tentera itu pernah dikatakan dibuat di sini. Dibuat di sini. Bayangkanlah. Dibuat di Kedah ni. Sebab kualiti besinya yang terbaik. Betul, memang betul. Memang betul. Ya, jadi nampak tak kelebihan? Ada orang Kedah sini, bangga orang Kedah nah. Bangga orang Kedah. Jadi, so itulah kelebihannya. Yes, betul sebenarnya, lagi maju daripada Melaka sebenarnya. Dan Kota Si Putih kemudiannya dijadikan tempat
bersemayam atau tempat tinggal Sultan Kedah yang ke-6 iaitu Sultan Ibrahim. Kemudian Sultan Muhammad Jiwa, okey, Zainal Adilin Muazzam Shah, okey, iaitu pada tahun 1710 hingga 1798, antara pemerintah yang paling masyhur. Baginda yang telah mengasaskan Al-Usta. Dia tak panggil Al-Usta, dia panggil Al-Usta. Mengasaskan Al-Usta. Okey, oh ya ke Nurin? Diisytiharkan sebagai Ibu Negeri Kedah. Ya, memang betul. Okey, memang Kedah. Dan di sinilah kalau kamu lihat nama Sultan Muhammad Jiwa ni adalah nama yang agak sensitif. Agak sensitif sikit. Nanti kalau kamu belajar masuk form 3, okey, tahun depan kamu belajar form 3, Sultan Muhammad Jiwa ni nama dia sensitif sikit. Sebab Sultan Muhammad Jiwa ini sebenarnya hampir-hampir, okey, ditipu oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI, dan hampir-hampir terjual Pulau Pinang kerana dia. Nampak tak? Terjual Pulau Pinang kerana Sultan Muhammad Jiwa. Yes. Untuk pengetahuan kamu, kamu akan belajar semasa tingkatan 3 nanti. Bab yang kedua. Serius. Ya. Yeah. Dulu Pulau Pinang tu Kedah punya. Dulu Pulau Pinang Kedah punya tau. Sekarang ini kalau kita lihat kenapa Pulau Pinang terpisah? Terpisah kerana kerja-kerja British. Penang dulu Kedah punya. Penang dulu Kedah punya. Yes. So itu antara maklumat dia. Duk suka Penang ya. Scammer. British dulu memang scammer bang. Memang scammer. Okey. Baik. So itu Kedah. Okey, kedudukan sebab logat tu sama kan? Kedah dengan Penang logat dia sama. Yes. So kita lihat kedudukan Kuala Sungai Merbuk yang menghala ke Selat Melaka, okey, dan Gunung Jerai, okey, iaitu puncak tertinggi di Kedah, telah menarik kehadiran para pedagang. Yes, betul. Okey, dan kawasan tumpuan pedagang inilah membolehkan Kedah menjadi pusat perdagangan dan muncul sebagai sebuah negeri yang makmur. Dan kerajaan Kedah yang diasaskan pada sekitar abad ke-7 inilah kekal sampai sekarang. Menerusi penggantian pemerintah dia daripada jurai keturunan pengasasnya. Maknanya daripada Maharaja Debar Raja tu sampai sekarang itulah keturunan Sultan Kedah. Tak berubah. Bertukar-tukar anak cucu cicit dia menjadi Sultan Kedah. Ya, asalnya daripada Maharaja Debar Raja. Ya, betul, sangat strategik. Betul. Okey, sangat strategik. Okey. Oleh kerana kita akan kita cerita pasal Kedah, maka kita belajar santai-santai Okey. So maka cikgu akan bawakan kamu pergi ke mana? Kita pergi ke Kedah. Nak? Okey, kita pergi ke Kedah. Okey. Lama tak jalan-jalan kan? Sian korang kan. Kelas-kelas lain banyak kali berjalan, korang tak berjalan-jalan pun. Jomlah cikgu bawa korang berjalan. Yes. Okey, kita buat Rafiq Airlines. Jom. Alamak. Okey. So kita akan tukar mod kepada mod penerbangan. Sebelum tu, nak naik kapal ke nak naik kapal terbang? Kapal terbang. Kalau naik kapal ada. Kapal dah ada. Nak naik kapal. Kan? Iaitu Black Pearl. Black Pearl ada kalau nak naik. Okey. Jadi jamin. Okay. Jom kita naik kapal lah Okay. Pirates of the Caribbean. Naik ini apa dia parking kat sini, dia parking kat sini ya. Okey. Jom kita lihat. Okey, daripada negara Arab. Semalam cikgu buat sejarah tingkatan 1, kita pergi melawat Arab Saudi. So hari ini kita akan pergi ke negeri kita iaitu Kedah. Inilah dia Kedah dan Penang. Anda lihat Kedah dan Penang. So ada soalan, pelbagai soalan, iaitu soalan daripada Aaron katanya tentang Lembah Bujang. Don't worry, cikgu akan tunjukkan. Okey. Ini Kedah. Kalau kita lihat di atas tu Perlis, bawah ni Kedah
dan di sebelah bawah tu, tepi tu, pulau tu ialah Pulau Pinang. Dan suatu ketika dahulu Kedah ini sampailah ke atas, sampai ke Perlis, sampai ke Satun dan naik atas sampai ke Terang. Tu semua Kedah dulu. Tu semua Kedah dulu ya. Sampai ke Kedah tu, ya betul, besar dulu. Okey. Jadi kalau kita lihat ini adalah di kawasan Penang dan Kedah, dan di sinilah kalau kita lihat adanya iaitu ya Pantai Merdeka, dan di sinilah dikatakan sebagai Sungai Merbuk. Ini Sungai Merbuk yang tengok dalam peta tadi kan. Ya sampai Perlis itu yang sekarang Aaron. Dulu lagi jauh, lagi besar. Okey. Dan ini Merbuk, dan kalau kita lihat di sini, inilah dikatakan sebagai kita kata sebagai pusat Sungai Mas, iaitu tempat di mana pelabuhan-pelabuhan dan Maharaja Debar Raja mendarat di sinilah. Di kawasan ini. Di kawasan ini iaitu Kuala Sungai Merbuk ini. Kuala Sungai Merbuk ini. Sekarang dah jadi pantai. Okey, dan juga untuk pengetahuan kamu, di Sungai Merbuk inilah ditemui kawasan yang dipanggil Lembah Bujang. Iaitu tempat arkeologi yang pertama, Lembah Bujang. Okey, kalau kita lihat di sini, kita lihat arkeologi Lembah Bujang. Okey, di manakah dia? Iaitu di atas bukit ini. Okey. Ini bukti Lembah Bujang di mana adanya candi-candi yang kamu belajar masa form 1 dulu. Di sinilah terletaknya Lembah Bujang, dan kalau kita turun sekejap, tempat dia ada di sini. Jom kita tengok. Ada yang minta nak tengok asal usul Kedah Lembah Bujang ya. Ini nampak Lembah Bujang. Ini candi. Ini candi. Wow. Untung korang, cikgu bawa korang betul-betul pergi kat tempat candi. Ni candi. Candi Kedah tu kan, Candi Lembah Bujang. Kat sinilah. Dia tinggal tapak sahaja. Dan ini membuktikan bahawa Kedah memang adalah kawasan yang terawal wujud. Kerajaan terawal yang wujud di tanah Melayu. Ada lagi ke cikgu? Ada. Tempat ni ada lagi. Tempat bersejarah. Tempat bersejarah untuk lawatan. Untuk lawatan ya. Jadi tinggal tapak jelah. Tapak candi. Candi dia. So ini yang dikatakan sebagai sebagai Lembah Bujang. Dan untuk pengetahuan kamu, tadi ada satu ayat di mana kita tahu bahawa iaitu ramai para pedagang berhenti di Kedah kerana apa? Kerana adanya Gunung Jerai. Di manakah Gunung Jerai itu? Inilah dia Gunung Jerai. Nampak tak bukit ni? Inilah dia Gunung Jerai. Nampak Mount Jerai tu. Ini Gunung Jerai. Betul. Betul Daniel. Ini Gunung Jerai. Dan kalau kamu lihat, Gunung Jerai itu berada di tepi pantai, tepi laut. Sebab itu kalau katakan adanya kapal-kapal di tepi-tepi ni, kapal tengah berlayar, dia tengok je Gunung Jerai. Oh, kita dah sampai Kedah Tua. Kedah Tua pula. Kita sampai Kedah. Maknanya di sini kalau kita lihat bahawa maknanya apa tahu? Gunung Jerai ini menjadi apa? Menjadi dia punya penunjuk arah. Penunjuk arah, iaitu yang dikatakan sebagai penunjuk kepada kawasan Kedah. Dah sampai ke negeri Kedah. Yalah, bayangkanlah kalau kamu di tengah-tengah laut macam ni kan, mana nampak apa-apa? Kan? Tak nampak apa-apa. Jadi kamu nak cari landmark. Jangan cari landmark, kamu akan berlayar kat tepi dan kamu akan nampak, oh, kat sana ada gunung tu. Oh, tu Gunung Jerai. Oh, maknanya depan sikit lagi kita akan sampai Kerajaan Kedah. Kita sampai ke pelabuhan Lembah Bujang ataupun Pelabuhan Bujang dan Pelabuhan Sungai Mas. So, diorang akan bergerak dan berkumpul di sinilah. Nampak tak? Zaman ni tak ada orang laut.
Tak ada orang laut. Dia awal lagi. Orang laut tak sampai lagi. Nampak tak? So di sinilah dikatakan sebagai permulaan kerajaan Kedah. Dan di sinilah dikatakan banyak ditemui biji-biji besi yang sangat berkualiti tinggi. Kamu tahu, diorang buat besi itu sampai diorang campurkan 7 jenis besi 7 jenis besi, 11 jenis besi dicampur, dibakar, dicampur, dibakar, dilebur menjadi pedang atau keris yang sangat kuat. Sangat kuat sehingga kalau daun-daun jatuh, kalau dipotong pakai pedang tu, putus. Maknanya koyak daun tu. Punyalah tajam pedang dan keris dia orang dulu. Nampak tak? Daun-daun jatuh tu dilibas. Terbelah dua. Jadi hebat. Betul, tajam gila. Itu kehebatan orang-orang sini dulu ya. Sharp, memang sharp. Kehebatan orang-orang negeri Kedah dahulu. Wah, siapa orang Kedah ni memang bangga nah. Ni kalau ada mak ayah orang Kedah bagi tahu, mak ayah memang bangga lah orang Kedah ni kan. Okey, Laksmana Rafi ada ke? Ini dia. Okey. Jadi berbanggalah anda, okey? Dan kita sebagai rakyat Malaysia kita patut berbangga jugalah Hang Pi mana? Ya, ini dia Hang Pi mana. Okey. Baik. So itulah di negeri Kedah. Okey. Baik. Ya, betul. Keris Tambing Sari sebenarnya gunakan 11 cikgu dengan cerita campuran 11 jenis besi. 11 sebab tu dia kuat. Okey. So inilah pusat-pusat pentadbiran yang pernah menjadi pusat pentadbiran negeri Kedah iaitu di Alor, Kota Bukit Pinang, Gunung Jerai, Bukit Meriam, Kota Sungai Mas, Kota Naga, banyaklah. Tujuan dia kenapa pindah berandah? Kerana mereka nak menghadapi ancaman Siam ke atas Thailand tu, Siam dan juga Aceh di sebelah Indonesia tu. Biasalah kan, kalau kita ni meniaga maju sikit ada je yang dengki. Wah kan. Ada lagi ke besi tu? Ada lagi. Okey. Baik. Kita habis dengan Kedah. Sekarang ada yang buat keris ke? Ada, masih ada lagi buat keris. Masih ada lagi. Cuma keris itu digunakan untuk hiasan. Untuk hiasan Okey. Okay. Ya, kental macam besi. Betul. Kan? Betul. Itu orang-orang Kedah Baik. Kita pergi pula ke negeri Kelantan. Orang Kelantan di sini Orang Kelantan sukalah ni. Orang Kelantan. Hebat. Orang Kelantan panggil hebat. Kan? Didengar dia orang Korea ambil perkataan tu dia bawa ke sana jadi apa? Debak. Itulah. Kan? Abi Aziz jatuh bok. Abi Aziz jatuh bok. Tu Abi Aziz. Baik. Okey, baik. Kita okey, ikonik itu. Cikgu tahu pelbagai logat. Yes. Cikgu tahu pelbagai logat. Yes. Memang betul. Okey. Jom kita lihat Kelantan dia. Kelantan ni merupakan sebuah wilayah yang pernah dikuasai dan bergabung dengan kerajaan Patani. Dengan kerajaan Patani. Mu peheh ke dok peheh ni? Peheh ke dok peheh? Kalau dok peheh ni cikgu kecek biasalah. Cikgu mu peheh dok peheh ni. Okey. Lain macam logat ni. Peheh. Bukan peha. Bukan peha dia lah, bukan peha, peheh. Peha lain. Okey, baik. Ejaan peha lain macam peheh. Okey, baik. Kita lihat. Terhibur cikgu. Ya. Okey, logat custom Okey, kita lihat. Pengasasan kerajaan Kelantan ini merupakan hasil daripada penyatuan dua wilayahnya oleh putera pemerintah. Kalau kamu nak tengok dulu daripada hujung ke hujung ini dulu dipanggil Kerajaan Patani. Patani besar Patani ni. Ini semua sampai Kuala Terengganu ni Patani ni. Dan Kelantan dulu adalah merupakan sebahagian daripada negara Patani besar. Tak.
Tak ada nasi goreng Patani, dia ada nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Patani tak ada. Kau jangan merepek. Okey, baik. Okey, baik. So kita lihat negara Patani besar. Diasaskan oleh Raja Sakti yang pertama pada tahun 1650 dan kemangkatan ataupun kematian pemerintah terakhir negara Patani besar iaitu Raja Bahar. Ya, betul Ilman. Betul Ilman. Nanti kita akan cerita. So kemangkatan pemerintah terakhir negara Patani besar ni iaitu Raja Bahar telah menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan. Bila raja yang terakhir tu dia meninggal dunia, maka kerajaan Kelantan telah terpecah dua. Satu Kelantan Barat, satu Kelantan Timur. Iaitu Kelantan Barat ini di Kota Kubang Labu, iaitu nama tempat di Kota Kubang Labu, dan satu lagi Kelantan Timur berpusat di Kota Pangkalan Datu. Maknanya ada yang di barat dan ada yang di timur. So dua tu. Namun walaupun terpecah, ada seorang lelaki yang hebat. Nama dia Long Yunus. Nama dia Long bukan Long. Long lain, Long panjang. Ini Long. Long Yunus. Long Yunus. Kenapa dipanggil Long Yunus? Kerana dia yang sulung. Dia abang Long. Long Yunus. Kalau kalau yang nombor dua yang dengah kan, yang tengah dipanggil Abai Ngah. Ngah Yunus. Ya. Apa dia? Dia bukan Long dia Long, abang Long. Abai Long kita. Ya, Abai Long kita ya. Kita pula kita. Okey. Baik. Long Yunus. Tumpat Kelantan jajahan apa? Tumpat Kelantan jajahan apa? Jajahan tumpat lah. Tumpat jajahan tumpat lah kan? Betul. Jadi itu daerah. Kalau di Kelantan dia tak gunakan daerah, dia guna jajahan. Dia guna perkataan jajahan ya. Baik, yes. Long Yunus iaitu putera pemerintah di Kota Kubang Labu. Maknanya putera raja daripada Kota Kubang Labu ini, anak dia telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan mengasaskan kerajaan Kelantan. Dialah Long Yunus lah yang mengasaskan kerajaan Kelantan. Dan baginda menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan dan baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Walaupun kita tahu bahawa Kelantan dengan Terengganu selalu berperang, tetapi ada masa-masanya Terengganu juga berbaik dengan Kelantan. Ada masa-masa dia. Dan kalau kita lihat di sini negara Patani besar yang kita sebutkan tadi tu, negara Patani besar ni meliputi wilayah sampai Terengganu, Patani, Singgora dan Patalong. Ini dulu. Negara Patani besar ni dulu. Pusat pentadbirannya di Kota Pangkalan Datu. Pemerintahan kerajaan ini juga dikenali sebagai keluarga diraja Jembal dan bertahan sehingga penghujung abad ke-17. Kemudian kerajaan ini terhapus. Kerana apa? Kerana Siam telah menyerang dan memusnahkan kerajaan ini. Kerajaan Patani ini ya. Nampak tak Siam? Baik. Kemudian pada 1777, Cikgu, Kelantan dia antara dapat pendedahan awal Islam ke? Ya, betul. Sebab dikabarkan bahawa Kelantan mendapat Islam daripada pedagang-pedagang Cina. Pedagang-pedagang Cina. Sebab Kelantan paling hampir dengan negara Cina. Jadi pedagang-pedagang Cina singgah dulu di Kelantan. So mereka dapat agama Islam dulu. Tapi itu teorinya. Islam datang ke tanah Melayu ini ada 3 teori. Ada teori pertama datang daripada Cina, teori yang kedua datang daripada India, teori yang ketiga datang daripada tanah Arab. So ada 3. Itu teorinya. Kenapa pemerintah tak mengasaskan kerajaan di Sarawak? Sebab di Sarawak sendiri pada waktu itu, mereka sendiri dah ada kerajaan. Mereka sendiri dah ada kerajaan. Sarawak sendiri dah ada kerajaan. Yes. Kerajaan Sawaku, kerajaan apa lagi? Memang ada 2-3 kerajaan yang dah ada di Sarawak. Dah ada.
Okey. Baik, 1777 baginda telah memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galuh di timur tebing Sungai Kelantan. Baginda juga telah mengarahkan pembinaan Masjid Kampung Laut yang merupakan simbol pentadbiran Islam di Kelantan. So sebenarnya Masjid Kampung Laut tu sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang ada lagi. Okey, dan kita lihat Sultan Muhammad yang kedua. Okey, Sultan Muhammad kedua, ya betul. Sultan Muhammad yang kedua merupakan antara pemerintah yang termasyhur. Nanti kita pergi tengok. Baginda telah mengasaskan kota baru sebagai pusat pemerintahan. Istana balai besar yang telah dibina sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan. Baginda telah mengasaskan atau menguatkuasakan undang-undang syarak. Undang-undang syarak ni bermaksud undang-undang mengguna pakai hukum-hukum Islam. Okey, hukum-hukum Islam jadi diamalkan di negeri Kelantan. Kesannya Kelantan menjadi negeri yang aman. Nampak tak? Walaupun mungkin ramai yang kata, okey, undang-undang syarak ni tegas cikgu. Macam betul-betul tegas. Memang betul-betul tegas. Okey, dan ketegasan itulah menyebabkan sesuatu negeri itu boleh jadi aman. Ya. Contohnya, kita tahu bahawa dalam agama Islam undang-undang syarak kalau anda mencuri, hukuman maksimumnya adalah potong tangan. Hukuman maksimumnya potong tangan. Itu kalau mencuri. Tetapi bukan mudah nak menjatuhkan hukuman mencuri itu ya. Bukan mudah. Bukan simply said, oh kamu mencuri ya. Oh mencuri potong tangan. Tak. Dia tak simply macam tu. Dia mesti kena siasat dulu. Kenapa kamu mencuri? Ada bukti tak? Ada saksi tak? Ada sesiapa yang tengok kamu mencuri tak? So dia ada siasatan dia. Dia bukan simply tangkap dan potong tak. Tetapi kalau memang betul-betul terbukti bersalah dan kamu pun mengaku bersalah dan kamu sengaja mencuri, maka memang akan dipotong tangan. Itu dia punya ultimate hukuman lah. Dia bukannya simply potong tangan, no. Dia ada banyak proses dia. Dan dan sebab itu negeri Kelantan menjadi negeri aman. Sebab apa? Orang takut nak melakukan jenayah. Sebab apa? Hukumannya berat. Sekarang masih ada. Sekarang dah tak ada dah. Kan? Sebab itu saya cakap kelebihan hukuman berat ni sebenarnya bagus. Sebab apa tahu? Dia akan menyebabkan orang takut untuk melakukan jenayah. Contohnya macam negara kita. Cuba kalau buat. Contohnya kalau sesiapa yang keluar tak ada pakai mask, kemudian tak jaga social distancing, akan ditangkap, dan dipotong telinga sebelah. Contohlah potong telinga sebelah. Kan? Confirm je sebelum pukul 8 semua dah lari masuk bilik, masuk rumah. Confirm je. Kan? Sebab semua takut. Kan? Penjara betul. Kadang-kadang wajib pikafah, tak boleh kata tak nak. Yes, betul. Betul. Jadi sebab itu Kelantan menjadi negeri yang makmur. Kenapa kena potong telinga, macam mana nak pakai mask? Yelah, dah tak nak pakai mask, potong telinga, padan muka. Kan? Lepas ni kalau pakai mask jangan pakai macam ni. Pakai macam tu. Ada macam tu kan? Jadi macam ni. Macam pakai orang perempuan tahulah. pakai mask macam ni bukan macam ni. Jadi agak-agaknya macam mana nak pakai mask macam tu macam ni kan. Jadi agak-agaknya apalah yang berlaku. Cantu Cina. Baik. So Kelantan juga makmur makmur ni macam cikgu cakap makmur maksudnya kaya, mewah. Makmur tu maksudnya kaya dan mewah. So Kelantan juga kaya dan mewah sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan para pedagang daripada mana tahu? Daripada negara jiran dan negeri-negeri Melayu yang lain. Dan keturunan Long Yunus inilah telah mewarisi pemerintahan kerajaan Kelantan ni sampai sekarang. Maknanya zaman kerajaan Kelantan tu sampai sekarang ni, rupa-rupanya
daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi dah ada. Nampak tak? Ya. Dan okey, Kelantan pun banyak dia punya sejarah dia tahu. Yes, iaitu kalau kita lihat okey, legenda pemerintahan raja perempuan daripada kerajaan Kelantan. Okey, raja perempuan Kelantan iaitu nama dia ada dua orang. Jap. Cikgu ada terbau something. Sekejap Oh, okey, bukan. Bukan bau kopi. Bau biskut Famous Amos. Biasa tak? Bau biskut Famous Amos kan kuat kan? Okey. Kan? Bau biskut Famous Amos. Oh, dia punya bau sedap, serius. Famous Amos memang sedap bau apa dia punya biskut dia. Memang sedap, tapi mahal gila kot. Okey. Mahal gila. Okey. Okey, baik. Yes. Okey. Kita lihat di sini. Aduh. Saya tak sabar dah. Sabar. Okey. Okey, kita lihat Okey, pemerintahan raja perempuan di Kelantan iaitu Cik Siti Wan Kembang. Nama dia Cik Siti Wan Kembang, memerintah wilayah tebing sungai. Okey. Oi, bagus Ainul, tahniah. Memerintah wilayah tebing Sungai Lebir yang kini dikenali sebagai Kampung Cali pada awal abad ke-17 dan Kijang. Okey, Kijang merupakan binatang kesayangan baginda telah dijadikan sebagai simbol pemerintahan kerajaan Kelantan. Sebab itu kalau kamu lihat, nampak tak ini wang emas Kelantan. Okey, wang emas Kelantan semasa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang, nampak tak ada binatang kat sini. Diukir binatang kat sini. Iaitu apa ni? Ini adalah Kijang. Kijang. Kijang ni, ni ramai yang tak tahu. Kijang ni kira kata keturunan Rusa. Rusa paling tinggi. Okey, dia Rusa paling tinggi. Kemudian dia bawah dia ada Kijang. Okey, kemudian bawah dia Pelanduk. Okey, Pelanduk, dan yang bawah sekali ialah Kancil. Tu keluarga yang sama tu. Saiz dia je beza-beza. Saiz dia, okey, Kancil paling kecil. Kemudian dia ada Pelanduk, kemudian Kijang besar sikit dan paling besar Rusa. Dia keluarga tu. Dia keluarga. Cuma saiz dia yang berbeza-beza. Okey, dia Kancil yang paling kecil lah. Kancil dalam hutan ya. Okey. Ya ke? Betul juga. Ya, lambang Kelantan pun ada Kijang, betul. Bawah lagi Kijang, ya. Mus tu yang mana satu? Mus tu keluarga Rusa juga, tapi dia di benua lain. Di benua lain. Mus tu di benua yang lain. Okey. Okey, baik. Okey. Itu yang pertama, Cik Siti Wan Kembang. Yang kedua iaitu Puteri Saadong. Okey, nampak macam anjing campur kancil, okey, dengan ekor kucing. Okey. Memerintah wilayah di Kota Jelasin yang kini dikenali sebagai Kampung Kota, dan baginda pernah ditawan dan dibawa ke Siam. Ini Puteri Saadong, seorang lagi raja perempuan dari negeri Kelantan. Dari negeri Kelantan. So, itu berkaitan dengan dua negeri. Okey. Nak tak kita pergi ke dua-dua cantik ke? Dua-dua cantik. Cik Siti Wan Kembang pun cantik. Puteri Saadong pun cantik. So kalau kita boleh berlayar untuk pergi ke negeri Kelantan. Anda setuju untuk pergi ke? Okey. Kita pergi ke negeri Kelantan Mak saya pun cantik. Okey, Ilman. Baik, Man, mak kamu memang cantik. Mak kamu Kelantan okey. Okey. Mak kamu orang Kelantan. Okey, baik. So kita lihat di sini berkaitan dengan okey. Puteri itu single ke? Okey. Orang kata orang Kelantan semua cantik. Okey. Okey, baik. Nurin Zahra. Okey. Untuk pengetahuan kamu di Malaysia ni, okey, dua tempat yang mana
wanita-wanita dia memang cantik-cantik ialah Kelantan dan Sabah. Dua tempat ni memang Kelantan dan Sabah memang cantik-cantik. Okay. Yes, betul. Memang betul. Cikgu tak nafikan yang itulah. Okay. Ya, yeah, betul. Memang betul. Sumandak cikgu. Ya, yeah, betul. Memang betul. Cantik-cantik. Sabah cantik asli, betul. Orang Perak terus, bukanlah orang Perak tak cantik. Cantik juga. Allah. Tapi bilangan yang ramai tu. Okay. Ramai. Okay. Dah tengok dekat mata. Jom pergi Sabah. Dah Azim, sudah. Lah, baru tingkatan 2, sibuk nak pergi cari yang cantik-cantik. Kan? Sudah. Kan? Lah, kan? Sunat pun tak kering lagi. Okay, baik. Seterusnya. Kita akan teruskan. Aaron, sudahlah Aaron. Kan? Kan? Tak habis-habis dengan bibi kau cantik. Sudah. Okay. Okay. Baik, ini negeri Kelantan. Ini negeri Kelantan kalau kita lihat. Okay. Dan ini dikatakan sebagai negeri Kelantan. Okay. Kick dia cikgu. Okay. Dan kalau kita lihat negeri Kelantan ini adalah negeri yang besar. Okay. Baik. Dan kalau kita lihat negeri Kelantan ini, kesianlah dia jujur. Okay. Alah, tak ada apa. Biarlah. Okay. Kita nak pergi ke dia punya bandar iaitu Kota Baru. Ini di bandar Kota Baru ya. Dan air sungai di Sungai Kelantan memang selalu warna kuning ni ya. Kamu tengok warna kuning ni. Okey, memang dia memang Sungai Kelantan ni memang warna dia memang keruh. Memang keruh. Bukan pasal kencing, tapi sebab ini dia daripada atas bukit, daripada gunung, jadi banyak tanah runtuh. So tanah tu turun membawa lumpur. Okay. Tanah tu turun membawa lumpur. So air dia kuning aja. Itu negeri Kelantan punya air. Okay. So kalau kita lihat di sini, okay, berkaitan dengan negeri Kelantan. So kita nak pergi ke Kota Baru dan kita nak lihat tentang ada satu tempat dipanggil Masjid Kampung Laut. Okay, baik. Okay. So Masjid Kampung Laut di mana? Okay. Iaitu di sini. Masjid Kampung Laut. Okay. Di sinilah. Okay, Masjid Kampung Laut. Dan mungkin kita boleh singgah sekejap untuk kita lihat apa yang ada di sini. Okay. So kita lihat. Ini Masjid Kampung Laut yang baru. Yang baru. Amboi, cantiknya. Kan? Ada kereta lagi kau. Okay. Ada kereta lagi kau. Okay. Rumah siapa ni? Itulah. Okay. Kita lihat Masjid Kampung Laut. Masjid ni Kampung Laut. Okay. Sana ramai. Ya, betul. Okay. So kita lihat Masjid Kampung Laut. Okay. Baik. So kita lihat Wakaf Baru Kota Baru. Okay. Okay. Masjid Kampung Laut. Okay. Kalau tak silap cikgu, dekat sini yang paling betul sebenarnya ni. Sini banyak rumah sewa. Yelah. Lebih kurang lah tu. Okay. Baik. So dia berhampiran dengan ini. Dan kalau kamu lihat dekat sini, okay, ada satu bangunan lama kat sini. Okay. So kalau kita perhatikan, inilah dia Masjid Kampung Laut. Di mana? Okay, ini adalah dikatakan sebagai masjid yang pertama. Okay, ya. Dulu dah nak runtuh dah. Tapi dipindahkan ke kawasan ini. Dan inilah bentuk asli dia. Daripada dibina tahun 1700 dulu sampai sekarang, inilah dia. Inilah dia. Dan sekarang ni di kawasan Akademi Pengajian Islam. Iaitu macam dia dipindahkan, dia bawa barang tu satu-satu. Dia bawa kayu-kayu tu satu-satu dan dibina semula. Menggunakan kayu yang sama. Nampak tak? Jadi itu cara dia. Okay. Ini di negeri Kelantan. Siapa yang pernah pergi Kelantan? Kota Baru pernah pergi? Pernah pergi tak? Siapa yang belum pernah pergi? Belum pernah pergi.
Belum pernah. Tak pernah langsung. Oh, tak pernah langsung. Okey, cikgu bawa kamu pergi ke Kota Baru Kota Baru, negeri Kota Baru. Negeri pula. Bandar Kota Baru. Okey, Bandar Kota Baru iaitu di mana? Iaitu di Kota Baru, Kelantan, dan kita akan pergi ke kawasan yang terkenal. Okey, terkenal di negeri Kelantan, yang dikenal di kampung di Kota Baru ni, iaitu di kawasan mana Wisma Persekutuan Raja Perempuan Zainab, okey, dan di kawasan ini Kelantan State Museum. Okey, so betul. Suka korang jalan-jalan terkenal dengan makcik yang promote ku putih. Betul lah tu. Okey, sebenarnya Kelantan terkenal dengan apa tahu? Iaitu Kelantan terkenal dengan ini. Okey, jom cikgu bawa kamu. Okey, kat mana ni? Okey, jom. Sedia mendarat? Cikgu pernah pergi semua negeri. Yes. Okey. Ini tempat dia. Ini adalah dikatakan pasar besar negeri Kelantan. Punyalah banyak kereta. Okey. Pasar Siti Khadijah. Yes. Ini pasar Siti Khadijah. Nampak tu ramai orang berniaga tu. Mendarat tengah jalan ke? Mendarat tengah jalan. Okey. So banyak buah-buah ni. Ni siapa yang bawa duit? Siapa yang bawa duit? Boleh singgah pergi beli. Boleh pergi beli. Beli ada buah apa tu? Macam-macam buah-buahan ada. Cikgu okey. Okey. COVID. Tengok ramai je macam tak ada COVID pun. Kan tak ada. Tak ada Okey. Dan obviously kalau dekat sana kebiasaannya iklan-iklan yang dipaparkan di sana adalah iklan-iklan di mana kalau perempuannya akan bertudung. Nampak tak? Iklan-iklan dia akan menggunakan iklan wanita yang bertudung. Jarang sekali papan iklan dia menggunakan perempuan yang tidak bertudung. Biasanya memang bertudung. Dan biasanya ada tulisan Jawi. Nampak tak? Ada tulisan Jawi kan? Ni tulisan Jawi. Ni. Nampak? Produk kecantikan. Produk kecantikan. Kenapa panggil Pasar Siti Khadijah? Kurang pasti pula. Tapi memang dia inilah Siti Khadijah lah. Dia namanya Siti Khadijah. Okey. Nampak? Nampak tak iklan? Iklan apa ni? Okey, iklan Yes. Juga tulisan 4G. Jawi. 4G. Okey, tulisan Jawi. Nampak? Yes, 4G 2 lane. Hebat. Okey. Hebat. Okey, apa tu? Epic untuk telefon anda. Okey. Kemudian tukar Jawi. Tu tulisan Jawi. Ini di Kelantan. Ini di Kelantan. Betul. Okey, ini gambar lama lah. Takkan emoji nak bertudung melampau sangat kau ni kan. Kan. Okey. Jadi ini di kawasan Kelantan dan kalau kita lihat memang unik lah. Memang unik. Yes, betul. Kalau pergi Kelantan. Okey. Nampak? Nampak? Dia mesti ada ejaan dia. Dana kami yang molek sekali. Dana kami yang molek sekali. Tulisan Jawi. Kebersihan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Okey. So logat lain dan tulisan lain. Logat lain, tulisan lain. So ini di negeri Kelantan di negeri Kelantan di Kota Baru, dan Kota Baru terkenal dengan banyak kedai mas. Orang Kelantan memang suka mas, nampak tak? Banyak kedai mas. Okey, iaitu kedai mas. Kedai mas semua kedai mas orang Melayu. S1 ada, kedai emas Cik Rahmah ada. Okey. Kemudian kedai batik ada. So memang orang sana memang banyak kedai emas lah. Memang banyak kedai emas. Jadi sebab tu orang Kelantan suka pakai mah. So, dia tak panggil mas, dia panggil mah. Dia panggil mah. Nampak? Bazar Siti Aisyah. Okey. Okey, kalau ke depan lagi, okey, ada iklan. Nampak tak ada iklan tu? Kedai emas.
Natika pun okey, perempuannya pakai tudung. Kedai emas lagi. Emas sajalah. Kedai emas saja kat sana. Jadi itulah berkaitan dengan Kota Baru. Dan kalau kita pergi ke sebelah sini, satu-satunya ikon Kota Baru, kalau kamu biasa pergi Kota Baru, okey, ini adalah ikon Kota Baru ataupun negeri Kelantan. Okey. Iaitu kalau kamu boleh lihat, gambar ini ya. Okey, kita akan pergi ke sebelah sini. Okey, ini dia. Ini memang ikon Kota Baru. Ini memang ikon Kota Baru ya. Kalau kita pergi ke sana, boleh tak ke sana? Ini dia. Ini okey, pintu gerbang ni, ini adalah ikon bagi Kota Baru. Okey. Jadi ini adalah ikon Kota Baru. Dan di sini ada juga Istana Lama. Kalau anda pergi ke sini, okey, ini adalah gambar Istana Lama. Ini Istana Lama Istana Jahar. Okey, dia tak bagi tunjuk ke gambar? Kita tengok jap. Okey, ini Istana Jahar. Okey, Istana Jahar, Istana Kelantan Lama, di mana okey, pemerintahan awal Long Yunus apa semua, dan mereka bersemayam di mana? Di sini. Iaitu Istana Jahar ini. Istana Lama. Di mana? Di Kota Baru. So ini di Kelantan. Okey. Yes, pernah masuk kan? Yeah. So inilah keunikan negeri-negeri iaitu Kedah dan juga Kelantan. Iaitu kita telah pergi tadi, iaitu Lembah Bujang, dan yang ini adalah di Bandar Kota Baru. Boleh masuk ke? Cikgu tak rasa ianya boleh masuk. Cikgu tak rasalah ianya boleh masuk. Tapi rasa-rasanya tak boleh rasanya ni. Ada ke boleh? Boleh. Nak masuk ke? Jom kita masuk. Rasanya boleh masuk. So dibenarkan masuk, kita pun masuk. Cuba masuk Kita masuk. Jom. Wah. Okey. Inilah dia alat-alat kebesaran diraja. Wah. Tak kita boleh masuk. Ada gambar? Kan? Nampak tak? Untungnya jadi kita. Untungnya belajar kelas sejarah Cikgu Rafiq. Boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk, kita boleh masuk. Jom kita masuk. Okey. Rasa jadi raja jap. Yes. Ini adalah alat-alat kebesaran. Kalau tak silap cikgu, ini ya. Tak payah bayar minyak. Yes. Okey. Ini tempatnya duduknya raja-raja okey. Tempat tidur lebih kurang lah. Bukan tempat tidur, tempat duduk. Duduk bersemayam raja-raja. Ini daripada tangga. Wah, besarnya. So di dalam ni ada bilik-bilik lagi ya. Lain macam lah dia punya bilik. Kan? Pintu dia pun pintu besi yang bawah je. Okey. Keadaan macam still maintain sebab ini dah jadi apa? Ini jadi dia punya ni dia punya museum. Jadi dia punya museum. Okey. Okey. Okey, tapi itulah. Okey, bila museum-museum ni yang lama-lama ni memang dia agak menyeramkan lah. Cikgu bagi tahu awal memang dia agak menyeramkan lah dia macam pelik sikit. Kan. Jadi dia misteri banyak misteri. So rasanya jangan stay lama-lama lah kan. Ni dah malam ni. Sekarang lain macam pula ni kan. Lain macam lain macam pula. Okey, kita tengok ada tak tempat lain yang kita boleh turun. Risau pula. Ramai ni masalahnya. Ada 67 orang. Tak pasal-pasal lah gerang. Alright. Ini tempat persandingan ni. Ini balai persandingan. Wah, memang betul-betul diraja ni. Nampak tak? Segalanya okey berwarna kuning. Okey. Nampak tak? Segalanya berwarna kuning. Okey.
Amazing kan kalau kita lihat. Inilah. Okay. Yeah. Okay. Ini bukti kerajaan Kelantan. Cantik, memang cantik. Okay. Okay. Okay, untuk pengetahuan kamu semua sebenarnya warna kuning ni memang warna diraja. Dia bukan warna warisan, dia memang warna diraja. Warna diraja. Ish, ada orang ah. Ada orang. Nampak Okay. macam hantu cikgu, seram tengok. Oh, dia tengah ambil gambar. Dia tengah ambil gambar. Okay. Think positif, think positif. Kau kalau fikir negatif memang kau lari. Jangan lagi. Think positif. Dia ambil gambar, dia ambil gambar. Dia ambil gambar, jangan lagi. 67 orang sila beratur. Sila beratur, jangan lagi. Angkat tangan. Angkat. Jatuh. Background ke cantik. Okay. Husnuzon. Jangan kau takut sangat. Kau orang ni kan. Korang jangan takut. Kalau korang takut, cikgu pun takut. Jangan takut. Okey, baik. Cakap sekali gambar saya. Okey, baik. Okey. Jadi inilah tempat persandingan diraja. Kan. Pengantin tu ada kepala, cikgu. Pengantin tu ini pakaian dia lah, patung dia lah. Kan. Kan. Kita takut sama-sama lah. Okey, kita takut sama-sama. Okey. Okey. Di sebalik langsir, mana pula? Oh, kanan tu, kanan. Di sebalik langsir. Ada apa tu? Ada apa tu? Okey, dengan belah tu. Belah mana? Belah sini. Apa tu? Apa tu? Ada satu mata cikgu. Korang ni kan. Jangan cikgu. Bila ada benda macam tu je korang takut. Ya takut. Apalah korang ni. Apa dah. Nak bawa berjalan tapi penakut. Apalah korang. Apa cikgu? Tak ada apa pun. Kan. Korang ni bukan setakat benda-benda macam tu. Lipas pun takut. Apalah korang ni. Kan. Nampak lipas je lagi. Kan. Lepas tu marah lipas tu. Ni bukan lipas, ni babi. Pula. Okay. Tak pasal-pasal lipas tu kena. Apalah korang ni. Kan. Dah. Tak takut-takut lah. Apalah korang ni. Okey. Jom. Okey. Babi kena hina. Ya. Jadi itulah dia. Okey. Istana Jahar. Dan juga sebenarnya satu tempat yang menarik untuk cikgu bawakan kepada kamu iaitu apa tahu? Pasar Siti Khadijah, dan di dalam dia kalau kamu nak tengok Pasar Siti Khadijah, keunikan Pasar Siti Khadijah di dalam dia. Kamu tengok ni. Okey, satu-satunya di Malaysia yang diorang meniaga secara open dan mereka duduk je di atas pelantar dan mereka meniaga apa? Ni keropok leko, kemudian nenah, buah-buah ikan masing, mokcik bawang sekali, tak sakit ke perut? Tak lah kan. Tak ada social distancing, tak ada. Mana kaki makcik tu? Ya, nampak dia jual sayur-sayur rare. Sayur-sayur rare, buah-buah nak tanya. Okey. Ni buah apa ni? Kalau dalam bahasa Kelantan dipanggil buah apa ni? Buah mangga. Tak. Buah manggis. No. Anggur. Oh, pelam. Pelam, no. Dalam bahasa Kelantan dipanggil apa? Pelam kan? Wow. Buah-buahan. Ni Buah pau. nama dia, ingat walaupun kita panggil mangga atau mempelam atau pelam, kita panggil dia kalau kat Kelantan buah pauh. Jangan jadi macam kawan cikgu. Kawan cikgu pergi ke pasar macam ni lah, pergi pasar ni lah. Kemudian dia nak beli ni tau, buah ni. Lepas tu dia orang KL, dia kata apa? Macam nak sebut ni? Mokcik, nak buah peler 2 biji. Makcik tu cakap apa? Makcik tak jual buah peler. Makcik jual buah pauh. Itu buah pauh, bukan buah peler. Oh sorry makcik, saya minta maaf, saya tak tahu. Kan? Dia kata buah mempelai. Aduh, kantoi.
Kan? Nak tiru bahasa Kelantan rupa-rupanya salah. Kan? Jadi hati-hati. Itu bukan buah mempelam. Tapi kat Kelantan dipanggil buah pauh. Dia, jadi Sebelah dia apa itu cikgu? apa dia? Yang mana? Sebelah buah pauh Yang tu. ini. Yang ini kalau tak silap cikgu, dia adalah cendawan rasanya. Cendawan rasanya. Rasanya lah. Ni cendawan. Nampak macam dodol. Dia takkanlah dudul letak dekat-dekat dengan sayur. Agak-agak kan. Budu. Bukan budu. Okey. Yang ini jantung pisang. Nampak. Siai makcik ni kan. Makcik berapa siai cik? Berapa? Macam ikutlah. Makcik jual banyak-banyak ni. Ni apa ni? Siapa kenal? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Inilah dia anggur. Petai. Anggur. Ya, anggur. Cikgu. Anggur Malaysia. Anggur. Oh, petai Petai, petai. Dia anggur Malaysia. Anggur Malaysia. Cikgu, saya Malaysia. berperasan cikgu. Apa dia? Makcik itu dia tak. Pakcik dia kenapa? Kaki hilang. Kaki dia hilang. Lupa bawa kaki Dia tak ada tu. slippers cikgu. Okay. Nampak tak? Okay. The best part is, okay, pasal Siti Khadijah ni, dia terbuka dan nampak tak? Dia hanya berbubung begini saja. Okay. So di atas-atas tu ada jualan pakaian-pakaian. Okay, jual kasut, jual barang kemas kat atas tu. Okay. So macam padang besar. Yes. Kalau hujan basah lah. Kalau hujan memang basah. Tak pernah lagi hujan kering. Kan? Engkau kalau kena hujan basah ke kering? Kan? Basah kan? So kalau kena hujan memang basah. Okay. Baik. So, okay. Jadi kan, saya beli seluar batik kat sini. Memang sini banyak jual batik lah. Inilah gambaran okay, di Kelantan ya. Di Kelantan. Dan dia tulis apa ni? Ukhuwah bermula di Jekyll. Boy. Tulis Jekyll pun dalam bahasa Jawi. Yeah. Okay. Jalan pergi tempat teduh. Itulah. Okay. Jadi inilah dikatakan sebagai pasar Siti Khadijah. Kalau katakan kamu dapat pergi Kelantan, okey, pergilah ke tempat-tempat ini. Okey, jadi so inilah keunikan negeri-negeri yang kita pelajari pada hari ini, iaitu negeri Kelantan dan juga negeri Kedah. Seronok kita berjalan-jalan. Okey, seronok kita berjalan-jalan. Dan okey, sesiapa yang ada mak ayah dia orang Kelantan, mak ayah dia orang Kedah, boleh kongsikan maklumat-maklumat ini ya. Betapa berbangganya kamu kerana kita telah melihat negeri Kelantan dan juga negeri Kedah, di mana kedua-dua negeri ini adalah kedua yang hebat. Okey. Dah, jom kita balik. Kan lama sangat kapal ni bersadai kat sini kan, tersadai kat sini. Jom kita balik. Okey, dah balik. Dulu. Oh, Wan Nur Alisha. Oh, dua-dua negeri tu mak ayah saya. Oh, Kedah dengan Kelantan. Bagus. Kan. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Jadi bagus. Jadi itulah yang kita pelajari Kelantan dua-dua. Okey. So itu yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjalan-jalan, kita dapat lihat dua negeri ini dan pengasasannya. Okey, kita akan sambung lagi dua negeri lagi pada hari Sabtu nanti. Okey? Kita jumpa lagi guys pada hari Sabtu ni. Take care guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Okey, baik. Jom kita buat jalan-jalan. Okey, sama. Arigatou gozaimasu. Alright. Good night. Ya. Arigato. Arigato. Saya juga buat jalan-jalan. Terima Okey. Okey, sama. Okey. Saya juga buat jalan-jalan. Ya, sama Cikgu. Mak Mutawali. Okey, Dam. Baik, cikgu. Okey, bye.